sekadar getar hatinya, tetapi hatinya ikut serta tenang dan sentiasa tenang bagi orang yang beriman. Boleh? Bukan sekadar la ilaha, tetapi tanamkan dalam hati, sesungguhnya Allah itu sentiasa dekat pada kita bila mana kita ingin dekat pada dia. Ingat, dalam sebuah hadis Allah sebut apa? Allah sebut apa? Bila hamba-Ku, Allah kata, datang kepadaku sejengkal, aku akan dekat padanya sedepa. Bila hamba-Ku ini mengingati aku sedepa, aku akan ingat padanya. Ini apa? Sasta apa? Sasta begini. Ini pendek kata seperti ini. Kalau kita ingat pada Allah seperti ini, Allah akan ingat seperti ini pada kita. Kalau kita ingat pada Allah seperti kita berjalan, Allah kata Allah akan ingat pada kita seperti belai. Ini kata apa dia? Semakin kita ingin dekat pada Allah sedikit, Allah akan datang kepada kita banyak-banyaknya pun. Boleh? Adik, perkongsian sedikit sebelum abang berpisah dan juga semua berpisah. Kita jumpa ada yang tidak kenal sebelum ini. Alhamdulillah, pertemuan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, malaikat mendepakan, melebarkan sayapnya bagi orang-orang yang mencari ilmu. Subhanallah. Sedar tidak sedar, selama 3 hari 2 malam, orang lain pergi buat apa? Tidur tengok TV, Maharaja Lawak Mega. Gelaknya. Adik-adik gelak juga, tetapi gelaknya diberkati dan diberikan pahala oleh Allah. Betul tak tidak? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh? Baik. Adik-adik, sekali lagi abang ingin tayangkan kepada kamu satu video yang sudah kamu tengok. Boleh? Sekali lagi, video terakhir. Jangan menangis, bukan abang membuat menangis, saja sebagai perkongsian. Ya, ibu-ibu dan ayah-ayah, ini yang kami kongsikan semalam. Video ini boleh kita saksikan. Inilah video yang kami telah paparkan, tuan-tuan dan puan semalam kepada adik-adik, anak-anak dan puan, ibu-ibu dan ayah. Saya tak boleh tengok. Kalau saya tengok, teringat ayah. Saya sendiri tak sanggup nak tengok. Okay, jadi alhamdulillah, ini orang yang bukan beragama Islam, tetapi ada naluri seorang ayah yang inginkan kebahagiaan untuk anaknya, tetapi malangnya si ayah ada kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Memang fitrahnya, fitrah yang telah dijadikan Tuhan Allah, dia cacat pendengaran dan berkah. Akhirnya si anak cukup stres, tertekan. Di sekolah kawan-kawannya ejek, bapak berkah dan bisu. Stres kawan tu sampai gaduh dengan kawan-kawannya. Subhanallah. Balik rumah lewat, pergi keluar dengan boyfriend dia tadi, bapak dia marah walaupun tak ada suara, buat sebab sayangkan anaknya. Walaupun pekak tak boleh nak cakap, tapi dia tetap juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Si anak tidak faham. Dia ingin ketenangan, dia inginkan sesuatu yang biasa dimiliki oleh setiap kawan-kawan dia. Boleh sembang dengan ayah, mak, ayah dengarlah luahan. Tadi kena marah, ada orang ejek, tolonglah dengar, saya nak luahkan. Tapi malangnya si anak ini tidak berkemampuan kerana ayah dia tak boleh nak bercakap dan tak boleh nak mendengar apa yang diluahkan. Tetapi sedar tidak sedar, si ayah faham. Adik-adik, kalau kamu rasa ya ayah aku tak faham, kenapa dia marah, dia tak faham, mesti ada perasaan itu. Tetapi malangnya adik, sebenarnya naluri seorang ibu jangan main-main. Kamu aksiden ke kecelakaan ke, walaupun ibu kamu ataupun ayah kamu tidak ada, ini kehebatan yang Allah berikan kepada si ibu. Apa? Masa abang dulu aksiden di UIA dan kawan-kawan abang yang aksiden, abang bawa ke hospital, telefon berbunyi kepada siapa? Daripada siapa? Mesti confirm ibu. Berapa kali abang jumpa, abang pun melaluinya. Abang aksiden, terlantar, kawan-kawan semua balik sebab hari raya haji ketiga, tahun kedua di UIA. Abang pun terlantar, tak nak bagi tahu mak dengan bapak dekat Sabah, risau. Tiba-tiba dapat panggilan daripada ayah dengan ibu. Ibu yang telefon, kau sihat ke?
sehat. Oh, jadi papa sedangkan sakit, masa itu sakit. Terbakar belakang. Ambil selimut tajam, bawa motor. Inilah orang-orang Sabah nanti pergi Seranjung jumpa motor, jangan teruja kan. Abang teruja di motor. Lepas tu ceritanya si ibu ini dan si ayah ini nalurinya berbeza dengan anak, kawan dan sebagainya. Dia tahu sebab Allah telah kurniakan pada dia satu insting, satu naluri. Kenapa macam lain rasanya? Kenapa anak aku ni balik lewat? Mungkin ada yang berpengalaman. Pukul 6 kena balik. Untuk aku ni pukul 6. Abang dah besar dah ni, kerja dah. Abang balik Sabah, lewat sikit lah. Pukul 8 dekat Tuan B. Bapa abang kau di mana? Lewat sudah maghrib sudah kan? Ya Allah, dalam hati abang, aku dah ada anak dah, dah ada isteri dah. Kena marah juga dalam hati. Tapi bila pergi bawa kereta balik pergi rumah orang tu, ya Allah, sayangnya bapa aku ini kepada aku. Walaupun aku dah besar, dia tetap ajar ke aku sampai aku mati rasanya. Baik, abang mau cerita bukan mau bagi sedih pada adik-adik ataupun siapa-siapa yang ada di sini. Cuma abang mau fokuskan kepada kebahagiaan ataupun ketenangan. Adik-adik, setiap daripada kita inginkan ketenangan, inginkan kebahagiaan, inginkan keselesaan. Tetapi ramai orang tersalah akan erti kebahagiaan dan ketenangan. Cuba tengok slide seterusnya. Ramai orang menyangka kebahagiaan itu melibatkan harta. Kalau kamu ada harta, ada duit, ada duit, yes, kamu bahagia. Yes, kamu tenang. Yes, you are the best. Kamu telah mencapai satu tahap kehidupan yang biasa diimpikan oleh setiap manusia. Contohnya apa? Saya ingin rumah yang besar, kereta yang besar, istri yang besar, makanan yang mahal, boleh melancong ke sana sini. Kawan datang, oh, aku balik daripada Korea. Adik saya, headquarter. Yalah, bapak gaya di Korea, tak pula. Kawan datang lagi, Amda, kau daripada India kah? Kau melancong? Oh, baru balik daripada India. Unik, balik daripada India, cakap India. Setiap orang impikan ini, dan lebih banyak lagi. Setiap manusia ada impian dan matlamat. Betul? Betul? Dan adik-adik sekalian, seorang lelaki bila kamu dewasa nanti, seorang lelaki bila berjumpa dengan seorang perempuan dan lahirnya rasa cinta dan ingin berkahwin. Bila dia ingin berkahwin, apa yang difikirkan? Awak, sayang, nanti kita kahwin dah, besok kita dah akan nikah dah. Nanti kalau kita ada anak, namanya kita bagi siapa? Syazwan lah kalau lelaki. Kalau perempuan, Diana kan? Anis lah. Hari tu aku pergi program, yang kita pergi program hari tu masa dengan camp musikal Anason, ada yang kecil-kecil tu siapa comel tu? Anis, sedap. Sampai boleh bergaduh sebab nama. Allah, apa buruk sangat nama ni, apa buruk sangat sebab nama. Belum lagi kahwin pun pikir. Oh, kalau ada anak nanti mau bagi sekolah di mana? Abang nanti kerja kena kuat ya. Kena kuat cari banyak duit. Awak pun nanti kalau jadi suri rumah ataupun bekerja kena tolong abang. Berbincang belum kahwin. Okey bang, dah kahwin nanti, dah kahwin. Bang, Allah kesian anak kita bang. Tengoklah. Dia nak, kalau adik-adik perasan, pernah tak minta dengan ibu atau ayah? Lepas tu orang macam tak layan. Tapi sebenarnya dalam hati mereka, walaupun dibuat tak layan si ayah akan memikirkan macam mana aku mau bagi ke tidak. Kalau aku bagi, bagus ke tidak untuk dia? Okey, bagus. Aku mampu ke tidak? Dialah mau beli Honda Accord, bapak aku baru potong sadar. Macam
Si ayah pun pikir, okey lah, boleh, tapi gaji aku sedikit ni. Makan, minum apa semua, potong-potong. Rugi yang punya gaji. Kena buat kerja keras sikit lah. Tapi dia tak bagi tahu kan kamu. Si ayah lain. Si ibu, dia lain sikit. Alah, bukan ada duit lah. Alah, nantilah kalau ada duit. Sabar ya. Setiap orang ingin kecapi erti kebahagiaan. Betul tidak? Baik. Pesanan ucapan abang yang terakhir ini kita kongsikan bersama. Sebenarnya erti kebahagiaan adalah apabila kita kembali kepada Allah dan mengutamakan cinta Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. Betul tidak? Allah, bolehlah Pak Kiai nyanyi-nyanyi. Pak Kiai kata, Pak Kiai kata. Yes, ustaz-ustaz pergilah cakap. Dalam hati dia lah ustaz tu boleh cakap dia miskin. Miskin boleh cakap aku mau kaya. Adik-adik, berapa ramai orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila mana perang ketika itu, Abu Bakar jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika itu dia kaya. Ada rumah, ada ladang, ada ternakan berpuluh-puluh ekor kambing dan lembu. Wahai Rasulullah, kita tidak ada kemudahan, tidak ada modal. Nak beli peralatan ini, untuk ini, nak berperang. Wahai Rasulullah, aku serahkan account saving aku ini kepada kau. Ambillah rumah aku, ambillah harta aku, semua aku serahkan kepada kau, wahai Rasulullah. Kepada Allah, untuk Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah kata kepada Abu Bakar, wahai sahabat, kalau kau serahkan semua itu kepada aku, apa yang tinggal untukmu? Abu Bakar kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku serahkan itu semua bukan bermakna aku tidak ada apa-apa, tetapi aku ada Allah dan Rasul. Subhanallah. Tinggi atau tidak? Tinggi atau tidak imannya? Ya Allah. Adik-adik, tidak bermakna kita ingin beriman. Semua orang Islam. Yes, saya Islam. Jumpa baru ni Islam. Cuba mengucap apa tak? Apa lupa? Apa jumpa ada orang di masjid abang di KL mau minta duit. Cuba baca syahadah sikit. Orang Islam tapi tidak mampu mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu ucapan yang paling ditakuti ketika Nabi SAW menyampaikan dakwahnya. Kenapa pakciknya tidak mau mengucapkan syahadah? Kamu tahu? Pakcik Nabi kan? Pakcik Nabi siapa namanya? Abdul Talib. Sebelum dia nak meninggal tu, ya Allah, Rasulullah datang, wahai pakcikku, tolonglah masuk Islam. Apa susahnya? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang susahnya? Kerana orang dulu sangat takut. Sangat takut kerana kalimat itu. Apabila aku mengucap tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Rasulullah adalah pesuruh kekasih Allah, bermakna seluruh jiwa kita serahnya kepada Allah. Kita kena ikut perintah Allah. Allah kata jangan mengumpat, jangan mencarut. Al-uduk ni syirik Allah. Kalau jumpa kawan kalau tak maki sehari demam. Wah, aku demam semalam. Sini, siapa lagi aku? Oi, bum, macam-macam. Gemuk, toyol, piul, semua lah. Lega aku, sihat tu, baik. Makin banyak makiku, makin sehat tubuhku. Bila mana kita telah serahkan seluruhnya kepada Allah dan Rasul, kita ikut sunnah Rasul. Cara makan seperti abang ajarkan, makan tangan kanan, minum juga tangan. Doanya apa? Soal sebuah cerita. Si ayah makan dengan anaknya. Si ayah ni kata, wahai anakku, macam biasa, baca doa. Ayah ni baca doa, ialah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Satu hari si anak mau balas dendam. Kurang ajar. Bukan lagi. Kata Allah, boleh aku dah baca doa. Sekali lagi di meja makan. Terus anak jawab, ayah kali ini ayah pula baca doa.
Alamak. Ayah pucat mukanya, merah mukanya, merah. Iyalah, kau baca. Merah mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Si anak kata, apa ni abang baca doa salah makan ni, bukan doa salah, doa makan. Lagi merah muka bapaknya. Si emak di dapur sambil masak, sedang menguruskan dapur. Dia pun sahut lah, backup father. Allah ya, apa ni nak oi. Yang adik baca tu pun betul, Allahumma barik lana itu betul. Yang ayah baca tu pun betul, cumanya makannya bersama mak saja. Kalau paham lah ya. Tak paham adik-adik, Allahumma barik lana, doa untuk makan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu doa sebelum suami isteri. Janganlah paham nanti tanya bapak kamu lah. Itu doa dan adab ketika bersama suami isteri. Baik, boleh? Faham? Itu apabila kita mengikuti sunnah Nabi. Abang cukup confirm, cukup yakin. Bila mana kamu pelajari semua adab-adab Nabi, cara bertutur, cara bertutur sapa dengan kawan, cara bila mana bercakap dengan ibu dan ayah ketika marah, cara memandang wanita. Astagfirullah pada masa sama mengumpul juga dosanya. Cara bila mana melalui kubur, apa yang kita sebut? Assalamualaikum ahli diyar. Wahai, salam sejahtera kepada kamu yang telah meninggal dunia. Semoga kamu berada dalam keadaan selamat, sehat. Dan insya Allah kami juga akan menyusul kamu. Nampak? Doa. Kalau faham semua adab, beli. Abang cadangkan beli satu kitab, Husnul Muslim. Ingat kitab ini, Husnul Muslim. Sebaik-baik orang Islam. Dalam kitab tu kecil ya. Tapi dalam tu cukup banyak doa-doa. Nak makan, nak pakai baju, mengikut apa yang Nabi ajar. Dan banyak orang bersin. Kadang-kadang orang bersin, kawan abang dekat UAE, semua orang Arab, Yarhamkumullah. Kita rasa, nak bersin lagi lah, Hasyum. Orang doa. Okay, baik. Cuma ya abang mau tinggalkan kamu satu khazanah. Sila tengok slide yang seterusnya. Apa ini? Bacaan apa ayat tadi sebentar tadi? Ayat meja. Betul-betul kursi meja. Adik-adik, ini adalah Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad SAW turun. Begitu juga dengan para anbiya yang lain. Turun mau menyelamatkan manusia. Tetapi zaman ini Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, satu mukjizat yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, yaitu Al-Quran. Tapi malangnya, kalau adik perempuan sayangkan adiknya lagi, girlfriend, boyfriend, apa yang dia buat dulu?
buat surat kepada Adinda. Tak kenal lagi, Adinda terus. Ini kepada situ lah. Saya baru jumpa tadi kau di tepi pasar. Aku nampak tu bila kau beli sayur tadi, aku jatuh cinta padamu. Cara pilih sayur tu. Adik-adik, itu surat cinta yang diberikan kepada orang yang dicinta. Sekarang Facebook. Kalau dulu surat. Adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan surat cintanya kepada kita. Tapi malangnya adik-adik, surat cinta Allah ini hanya dibiarkan di masjid dan di surau sebagai perhiasan. Setiap manusia di rumahnya ada Al-Quran. Surat cintanya Allah diletakkan di almari, diletakkan di mana-mana. Nampak cantik lah. Bang, okey tak dekat sini? Atas TV, atas TV LCD 52 inch. Atas letak Al-Quran. Lagi gempak, lagi dahsyat. Adik-adik, Allah itu cukup sayang lagi. Dalam hadis yang abang selalu belajar, Allah itu, kita kata ungkapkan jealous. Jealous, tahu jealous? Allah itu cemburu kepada hamba-Nya yang melakukan maksiat kepadanya, yang melakukan larangannya. Allah cemburu. Dalam hadis tersebut Allah cemburu. Allah cemburu bila tengok, ya Allah, kenapa hamba ini melawan kata ibu dan ayahnya. Ya Allah, kenapa ayah ni pukul, dirantai anakku. Baru dirantai di dalam tandas, tak makan. Satu radio Hot FM kata, itu anugerah berapa bapak? Ya adik-adik, Allah sangat cintakan hamba. Di dalam hadis cukup banyak terangkan pada kita. Sampaikan seorang hamba manusia, dia kata, ya Allah, hari ini aku buat dosa, ya Allah. Dia mohon ampun pada Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkan aku, wahai Allah, ampunkan aku, wahai Allah. Allah ampunkan dia. Besok dia bangun tidur, dia buat lagi dosa. Ya Allah, kali ini aku buat lagi, ya Allah, ampunkan aku. Allah ampunkan. Hari demi hari, setiap hari dia terus melakukan dosa. Dosa lagi, ya Allah. Syaitan ni kuat betul, ya Allah. Aduh, aku tak mau tengok ni porno-porno ni, tapi kenapa? Tak tengok sudah. Astagfirullah, sembahyang. Adik-adik, abang bagi satu tips. Bila mana kamu melakukan dosa, Nabi SAW sebut, ambil wudu. Ingat, ambil wudu dan solat sunat, dan sujud yang terakhir, panjangkan sujud dan mohon ampun pada Allah. Sebaik-baiknya menangis kepada Allah. Boleh? Boleh? Tetapi adik-adik, abang mau ceritakan pada kamu, surat cintanya Allah ini dibiarkan. Abang tanya pada kamu, sehari berapa kali kamu baca Al-Quran? Syazwan, jujur, abang sangat suka pada orang yang jujur, lagi-lagi Allah. Silakan. Sehari berapa kali kamu baca Al-Quran? Sebulan pun jarang. Terima kasih Syazwan. Anis, bukan sebulan, sehari berapa kali kamu baca Al-Quran? Sekali. Diana? Ya? Hah? Jarang. Sehari berapa kali? Jarang. Sehari sekali. Afid? Satu atau dua. Siapa yang lebih? Volunteer. Sebab saya sehari saya baca 5 kali.
selepas setiap kali solat fardu? Ada? Ya? Baca tafsir, tak kisah. Yang penting baca Al-Quran. Yang paling belakang? Ya? Sebulan sekali. Okey, tak apa. Adik-adik, kalau kita cuba muhasabah, nilaikan balik. Allah telah mengirimkan pada manusia, pada kita semua, surat cintanya untuk memastikan kita berada dalam cintanya. Tapi malangnya, bila mana Allah memberikan surat cintanya kepada kita, ya Allah, apa perasaan Allah? Allah ada perasaan kan? Apa tanggapan Allah kepada kita? Bila mana Allah melihat di tempatnya kita tidak membaca surat cintanya Allah. Bayangkan seorang kekasih mengirimkan surat kepada kekasihnya, tak tidur malam. Bila mana tahu rupanya kekasihnya tidak membaca surat cinta. Bila mana jumpa, kau sudah baca tak surat cinta aku kirim? Ada kirim tak? Oh ada. Allah, lupa lah membaca. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Sedih. Apa perasaan kita? Kecewa. Ini kan pula Allah. Bila mana Allah berikan surat cintanya kepada kita, kita membiarkannya, tak membacanya pun. Allah cukup banyak. Allah bagikan Rasulullah, kau sampaikan kepada manusia. Kalau kau buka Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi, Hudan lil muttaqin, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat, hingga akhir. Nabi kata, wahai umat, apabila kau membaca Al-Quran, kau mendapat ganjaran 10 kebaikan. Nabi kata, bukan Alif Lam Mim, Zalikal, Al-Kitab itu 10. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Satu huruf 10 kebaikan. Orang kafir, saintis, profesor mengkaji Al-Quran. Apa yang Allah telah ceritakan pada kamu semalam, seorang Amerika, dia mengkaji Al-Quran, akhirnya semangat dia mau masuk Islam. Dia kaji Al-Quran. Kita, itu sebab profesor abang beritahu, orang sana dia mengkaji Al-Quran, dia masuk Islam, lebih hebat Islamnya daripada kita yang lahir dengan Islam. Mereka, kawan-kawan abang, kalau abang bicara tentang Allah, apabila mereka membaca Al-Quran, menangis mereka membaca ayat Al-Quran kerana mereka faham apa yang mereka telah baca. Kita, sebab mak bapak kata baca Al-Quran, kau ni okey baca Al-Quran ni, kita pula tengok Allah, Wonderpad, aku kerja sama. Zalikal kita pun kerja sama. Okey, habis tengok cerita kartun, Wonderpad main game, Angry Bird. Itu yang kita utamakan, betul? Adik-adik, baik. Sekarang apa minta, cuba kamu muhasabahkan diri, nilai balik. Adakah surat cintanya Allah lebih aku dahulukan daripada game? Lebih aku dahulukan daripada rancangan-rancangan televisyen? Lebih aku dahulukan daripada orang call, orang message aku? Orang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, datang message, kita abaikan Quran yang baru kita tengah baca. Tutup dulu, balas pula. Ini Allah pencipta manusia, ini manusia. Allah, tinggalkan dulu Tuhan, ambil manusia. Okey. Sekarang, aku tengah baca. Sekarang, dah tutup tadi, ditinggalkan pula. Adakah kita macam itu?
kita macam itu? Adakah kita macam itu? Abang nasihatkan pada diri abang terutamanya. Wahai Yahya Mahyudin bin Utusan, jagalah surat cintanya Allah. Karena surat cintanya Allah itu tanda Allah sayang cinta kepada kita. Allah ingin aku hidup penuh dengan apa yang Allah pandukan pada aku. Dalam Al-Quran cukup banyak yang boleh kita pelajari, tapi satu pun kita tidak belajar. Betul? Baik. Okey, adik. Ini adalah khazanah terakhir abang kepada kamu. Ingat, baca Al-Quran, baca suratnya cintanya Allah. Okey, baik. Dan yang terakhir, abang ingatkan pada kamu, macam mana pun kamu ikut program yang banyak, sana game, sana motivasi, dah habis, tengok pula dalam TV, ada tanyalah ustaz, ada madrasah itu, ekstro dan sebagainya. Tapi jumpa, bang, sama ni bang, tidak boleh lah bang. Kenapa? Banyak program sekarang tentang mengingatkan kita kepada Allah. Tapi bang, aduh, tetap juga buat dosa ni bang. Kenapa? Baik, cuba tengok next slide. Macam mana pun kita ni fitrahnya baik. Baik, betul? Tak percaya? Bila mana kamu buat sesuatu yang tidak baik dengan mak bapak kamu, ambil duit lah, ataupun tercakap tinggi, ataupun kamu dah belajar, tidak boleh bercakap sekalipun kepada ibu dan ayah, betul? Tiba-tiba kamu nanti balik rumah tercakap. Mak kata bapak ada tengah stres ni, baru balik exam, lepas tu mau rehat, lepas tu tiba-tiba ayah suruh cuci kereta ataupun ikut, ataupun mak suruh buang sampah. Tersebut betul? Nampak? Bila mana kamu lari daripada situ, ataupun kamu sudah melakukan dosa tu, lepas tu kamu akan terfikir, ish, kenapa aku buat macam tadi? Ataupun kamu terambil duit, jumpa duit bapak ni, ambil aja. Bila mau enjoy pun, beli sudah, siap. Lepas tu kamu baru terfikir, kenapa aku buat lah? Kenapa aku ambil lah? Pernah rasa? Pernah? Bila mana kamu buat salah, buat dosa, lepas tu kamu sudah habis kamu lakukan dosa tu, kamu tiba-tiba kamu terfikir, ish, kenapa aku buat lah? Itu menunjukkan fitrah manusia ini suci, baik. Kenapa kita lakukan? Bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibisikkan ke dalam hati-hati kita. Macam tadi syaitan tu kata, jangan masuk syurga, tengoklah bola. Bila mana mak dia nak bawa pergi hospital, dia kata, mak tunggulah, tengok bola dulu, tengoklah. Lepas tu kawan dia call, jom kita tengok perlawanan bola. Okey, bila sekarang, okey. Alamak, ditinggalkan ibunya, dan dia pergi mana? Tengok bola semua. Pesanan abang yang terakhir, berhati-hati dengan syaitan. Abang cukup pasti, itu sebab abang sangat suka buat program dengan budak-budak nakal. Di Semenanjung, sebelum abang jadi imam, abang suka buat program motivasi dengan budak-budak nakal. Cikgu, bagi saya budak nakal, cikgu ada pelajar bermasalah, panggil. Sebab abang cukup tahu budak-budak bermasalah ni bukan bermasalah. Budak yang nakal, degil, orang kata degil, bukan degil. Semua manusia ini baik. Begitu juga dengan ayah dan ibu kamu. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan dan kekurangan dan kelemahan, tapi apa matlamatnya? Satu, nak pastikan kamu bahagia. Okey, itu saja daripada abang. Apa ini pesanan beberapa khazanah ilmu. Mungkin biasa didengar,
Bukan mungkin, biasa kita dengar. Betul puan Biasa kita dengar. Cuma adakah kita praktikkan dalam kehidupan kita atau tidak? Itu saja daripada abang. Abang ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peserta adik-adik lelaki, adik-adik perempuan. Begitu juga dengan ibu-ibu dan ayah-ayah, kerana percayakan kepada adik-adik saya untuk buat program ini sampai sanggup memberikan RM150 untuk pastikan anak-anaknya tidak menghabiskan masa sia-sia. Walaupun di KL kawan-kawan beritahu macam mana program di Sabah, adalah sikit. Sikit? Kau bagi bayaran berapa? RM150. Itu pun cover semua lah. Ush, sikit tu. Aku buat RM350 penuh. Atau lebih dari RM190 sebab tengok situasi dan makan minum sebagainya. Mungkin di Semenanjung ibu dan ayahnya terlalu busy, sibuk, sampai risau. Sampai banyak anak-anak yang abang jumpa di Semenanjung terbiar, walaupun kaya terbiar, sebab ibu dan ayahnya itulah macam-macam lah kesnya. Tapi abang mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang sudi memberikan peluang kepada kami untuk bersama-sama dengan adik-adik yang ada di sini. Semuanya hebat-hebat, semuanya baik-baik, semuanya ada impian dan matlamat dalam hidup ini. Kalau ibu-ibu dan ayah-ayah ada semalam, kita mohon kepada adik-adik ini buat doa untuk ibu dan ayah. Ada di belakang kita punya, ada kamu simpan? Kamu simpan kan? Saya dengar, iyalah kami semua ni yang paling ada anak saya lah yang sudah kahwin. Bila saya dengar di belakang, diorang buat seorang-seorang baca, mengikut kumpulan baca doa untuk kita sebagai ibu dan ayah. Allah di belakang kami menangis. Kalau macam kerana bukan apa, biasanya ibu dan ayah ini yang selalu berdoa memastikan anaknya berjaya, anaknya soleh, anaknya baik. Tetapi semalam kita dengar terbalik pula, anak mendoakan kita, wahai Allah, berikanlah syurga kepada ibu dan ayah kami. Wahai Allah, wahai Allah, berikanlah ketenangan pada jiwa ibu dan ayah kami. Wahai Allah, wahai Allah, bukakanlah pintu hati mereka untuk sentiasa berada di dalam lindungan-Mu, wahai Allah, dan sebagainya. Semalam doa-doa mereka, ya Allah, kita jadi ayah ni, walaupun anak saya baru 11 bulan, rasanya, ya Allah, jadikanlah anak aku seperti mereka ini. Jadikanlah aku anak seperti mereka ini, wahai Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat, mudah-mudahan. Okey, baik, itu saja. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kamu semua. Minta maaf lah, bagi saya sedih sikit. Itu sebab kalau tengok video-video ni mau lari ya. Kalau kamu baca doa semalam, abang mau lari ya. Kau tak pernah mau kerja, ni pura-pura je tu buat kerja. Kalau nak buat kerja mesti menangis. Jadi terima kasih atas perkongsian 3 hari 2 malam ini. Jadi abang sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kamu semua. Abang sangat berharap kamu menjadi barisan ibu dan ayah yang cemerlang seperti ibu dan ayah kamu sekarang. Jadi pimpinlah, ikutlah apa yang telah kami ajarkan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, kalau diamalkan berterusan akan menjadi satu amal kebaikan yang cukup besar. Dan pesanan saya untuk ibu dan ayah, seperti mana Nabi SAW sebut, alimu auladakum wa ahlikumul khair wa adibuhu. Nabi SAW sebut, wahai ibu dan ayah, ajarkanlah kepada anak dan ahli keluargamu tentang segala kebaikan, dan ajar dan didiklah mereka. Itu pesan Nabi. Kalau kita dah belajar pergi surau, masjid, dengar radio, cepat-cepat balik rumah. Nah, apa baru dengar tadi?
Oh, tak boleh buat gini, buat gini. Kerana itu adalah ilmu kita yang kita ajarkan kepada dia. Macam Tuan kata sebut tadi, 3 perkara. Anak yang soleh ini, lagi satu perkara, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bukan guru digelar ilmu yang memberikan, kita juga boleh dengan cara kita dengar apa-apa dan kita rasa itu ilmu yang bermanfaat, kita sampaikan kepada anak kita. Walaupun kecil, nak salah baca doa tu, Allahumma barik lana. Salah tu nak barik, itu juga ilmu yang mana bila mana kita nanti pergi berjumpa dengan Allah, ilmu itu diteruskan oleh anak-anak kita. Sesungguhnya pahala kita sentiasa berterusan dan bertambah. Mudah-mudahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh, kami anak saleh, anak saleh, kami anak saleh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu wahai Allah, pencipta sekalian makhluk. Wahai Allah, pada hari ini merupakan detik pengakhiran bagi camp musical Anak Soleh 2011. Wahai Allah, berkatilah majlis ini wahai Allah, dan berikanlah rahmat-Mu di dalam majlis ini wahai Allah. Wahai Allah, kami mohon keridhaan-Mu wahai Allah. Kami mohon keridhaan-Mu wahai Allah. Kami mohon keampunan-Mu wahai Allah. Kami mohon keampunan-Mu wahai Allah. Sepanjang 3 hari 2 malam ini wahai Allah, mudah-mudahan ada kebaikan yang kami dapat, ada kebaikan yang kami beroleh sebagai bekalan yang akan kami gunakan sepanjang hidup kami wahai Allah. Berkatilah hidup ibu dan ayah kami wahai Allah. Berkatilah hidup ibu dan ayah kami wahai Allah. Berkatilah hidup anak-anak kami wahai Allah. Berkatilah hidup anak-anak kami wahai Allah. Moga mereka semua berada di dalam limpah rahmat-Mu wahai Allah. Kami berdoa agar adik-adik kami yang akan keluar sebentar nanti menjadi manusia yang berguna wahai Allah, menjadi hamba-Mu yang beriman, menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, dan menjadi seorang anak yang soleh kepada ibu dan ayahnya. Kami berdoa agar Engkau tetapkanlah hati mereka wahai Allah. Tetapkanlah hati mereka wahai Allah yang maha pemurah, yang maha berkuasa. Rabbana